Sebenarnya, apabila kita sentuh tentang sedekah, kadang-kadang ramai orang tidak faham bahawasanya sedekah ini hanya memberi dan memberi dari segi harta, dari segi kemilikan, dari segi wang ringgit. Namun, sedekah ini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada hanya memberikan harta benda dan nilai ringgit. Malah, dalam kitab Quran telah menceritakan tentang sedekah termasuk juga senyuman. Satu senyuman boleh mengubah banyak keadaan yang renggang. Satu senyuman boleh melelaikan banyak pergaduhan. Dan yang pastinya, satu senyuman daripada penerima-penerima sedekah akan melebuhkan hati kita, memberikan kebahagiaan pada diri kita. Dan sesungguhnya, sedekah paling bahagia bukan pada penerimanya, tetapi sebenarnya adalah daripada pemberinya. Siapa yang benar melakukan sedekah akan perasan dan memahami erti kata saya ini, di mana saat kita menghulurkan seguni beras di tangan seorang fakir miskin yang sudah berhari-hari tak makan. Kemiskinan membawa kepada kekufuran. Dan salah satu cara yang paling penting dalam mengeluarkan seseorang daripada kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sebab itu di TDC, kami sangat-sangat fokus untuk memartabatkan institusi-institusi yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu yang pasti bagi orang Islam adalah Mahat Tahfiz. Dan sememangnya di Malaysia ini, seringkali Mahat Tahfiz dikategorikan sebagai satu sekolah yang apabila mak ayah dah tak mampu nak didik anak, tak boleh nak masuk sekolah yang bagus, tak boleh masuk sekolah vocational, baru dihantarkan anak-anaknya kepada Mahat Tahfiz. Seringkali itulah tanggapan masyarakat dan itu juga yang menyebabkan dari segi funding, dari segi sumbangan, dari segi pembangunan Mahat Tahfiz sentiasa ketinggalan berbanding dengan sekolah-sekolah lain. Dan TDC berjiwa besar, kami sama-sama turun berusahakan sumbangan-sumbangan yang besar kepada Mahat Tahfiz. Sebagai contoh, antaranya yang benda viral satu ketika dahulu ada Mahat Tahfiz yang terbakar di Pahang. Kami turun memberikan sumbangan untuk membaiki keseluruhan asrama satu floor yang sudah terbakar itu supaya boleh membagikan anak-anak tahfiz ini satu tempat yang selesa untuk terus belajar. Begitu juga kita pernah menyumbang satu angka yang besar kepada Mahat Tahfiz yang berada di Negeri Sembilan untuk mereka teruskan pembangunan sekolah yang lebih cantik, yang lebih berskala, yang lebih bersistematik untuk memberikan satu suasana dan fasiliti pendidikan yang lebih selesa kepada anak-anak tahfiz ini. Ya, betul. Tak semestinya kena suasana yang bagus untuk mereka menghafal Quran. Tetapi jikalau ada satu suasana yang bagus, mereka boleh lebih fokus, mereka boleh lebih yakin, mereka boleh lebih bangga sebagai seorang tahfiz, seorang hafiz dan hafizah. Dan ini yang kita cuba membangkitkan bahawa sekolah-sekolah tahfiz ini bukan last choice, tapi boleh jadi first choice. Sebab kadang-kadang anak ini yang kita perasa tidak berguna inilah yang akan mandi jenazah kita, solat jenazah kita. Dan kemungkinan doa anak inilah yang membawa kita ke syurga. Dan itulah impian dan tujuan TDB bersama dengan semua untuk menyumbang dalam Mahat Tahfiz. Tidak lupa juga tentang masjid-masjid yang kita cuba untuk edarkan sumbangan-sumbangan, wakaf, infak, sama dari segi harta benda, dari segi kewangan untuk membangunkan dan memeriahkan serta mengimarahkan masjid-masjid. Selama ini banyak sangat masjid-masjid mereka terabai, terbiar, dianggapkan sebagai satu tempat hanya untuk amal ibadah. Tak adalah impian peribadi saya juga ramai orang di luar sana saya yakin bahawasanya kenapakah anak muda lebih memilih untuk pergi tempat bersosial di luar berbanding dengan mereka bersosial dan bergaul di dalam masjid. Adakah mungkin kita boleh mewujudkan satu masjid yang ala-ala macam Starbucks ada kafe sendiri, ada airconnya, ada wifi yang percuma, ada kapet yang cantik, ada aircon yang sejuk, dan saat anak-anak muda ni lepak di masjid, azan berkumandang, mereka diajak oleh Tok Imam solat berjemaah sekali. Dan mungkin ini adalah satu impian tak capai semasa saya hidup ataupun kalian semua hidup. Tetapi kita nak usaha ke arah itu. Kita nak naikkan level masjid ini
bukan sekadar tempat untuk solat, sembahyang dan pergi. Bukan sekadar untuk angkat nikah, raya dan amal ibadah semata-mata. Kalau boleh, kita nak jadikan masjid sebagai satu aktiviti sosial, satu aktiviti perniagaan yang boleh dijalankan seperti mana dulu Rasulullah SAW mewujudkan masjid jadi pusat pentadbiran, pusat strategi ketederaan, pusat sosial, pusat bergaul bersama dengan sahabat, pusat mempelajari ilmu-ilmu, bukan saja ilmu dunia, malah ilmu akhirat, pusat untuk bersembang, pusat untuk berdialog dengan orang-orang bukan Islam, dan pusat-pusat aktiviti sosial untuk merapatkan hubungan sesama masyarakat pelbagai jenis bangsa dan agama. Dan ini juga adalah satu impian kecil di TDC untuk menyumbang kepada masjid, membangunkan environment yang begitu. Tukar masjid surau yang kecil dengan kapet yang pahapak dengan kapet yang baru, supaya orang boleh solat dengan lebih selesa, orang boleh sujud dengan lebih lama. Tukar surau yang berkipas dengan kipas yang sudah karat, berbunyi lebih kuat daripada bacaan Tok Imam apabila dipasangkan. Tukarkan kipas itu kepada aircon yang lebih nyaman, supaya solat tahajud, solat tarawih panjang lebar pun tidak ada masalah sebab sejuk dan dinginnya dalam suasana saf-saf. Tukar surau masjid ada wifi supaya mereka tak ada alasan lagi, anak muda tak ada alasan lagi untuk berkeliaran di luar sana sampai tertinggal solat berjemaah. Itu adalah antara usaha kami sama-sama dalam sumbangan infak, wakaf dan zakat ini yang dilakukan bersama di TDC. Tidak lupa juga dengan bantuan-bantuan kepada mangsa-mangsa COVID-19. 2-3 tahun ini, malah kemungkinan lebih lama lagi, kita terpaksa hidup dengan satu makhluk halus yang kita tak nampak dinamakan sebagai coronavirus. Namanya cantik tapi begitu membunuh. Bukan saja membunuh nyawa, meragut nyawa, tetapi juga telah menyebabkan ramai orang hilang kerja, ramai orang hilang kesihatan, ramai orang hilang sumber pendapatan, dan ramai orang tak tahan dari segi kekangan ekonomi ini. TDC bersama usahakan sumbangan demi sumbangan untuk menyelesaikan masalah ini. Antara yang paling besar adalah kita kerjasama dengan Mercy Malaysia, satu NGO yang tidak berpaksikan kepada keuntungan, untuk mewakafkan lebih daripada 30 buah mesin pembantuan pernafasan kepada ward-ward ICU yang merawat dan membantu pesakit-pesakit yang kena COVID-19 ini. Dan alhamdulillah, mesin ini sudah berfungsi dengan baik sepanjang 2 tahun lebih ini, dan insyaAllah akan terus berfungsi untuk membantu menyelamatkan nyawa-nyawa ahli-ahli keluarga yang tersayang oleh mangsa-mangsa yang terkena oleh COVID-19 ini. Dan ini semua insyaAllah kita doakan ada pahala kita menyelamatkan nyawa orang, ada pahala kita memberikan kesihatan, membantu kesihatan orang lain. InsyaAllah Allah menerima amal ibadat, amal perbuatan kita ini, dan pahala tu kita berkongsi sama-sama untuk kita semua yang berada di bumbung TDC ini. Tidak lupa juga kepada mangsa-mangsa COVID yang kehilangan sumber pendapatan, kita memberikan bantuan makanan, kita memberikan bantuan kelengkapan untuk mereka teruskan melangsung hidup mereka, untuk terus berjuang dan jangan hilang harapan bahawasanya TDC ada, masyarakat masih cakna, kita masih menjaga mereka, kita memberikan sinar harapan kepada mereka untuk menyara hidup, untuk melangsungkan hidup. Tidak cukup dengan itu, TDC juga dalam menyalurkan bantuan demi bantuan. Sebaik saja kita mendengar kesan yang begitu dahsyat sekali sempena banjir-banjir besar yang menjadi satu kebiasaan yang berlaku di Kelantan, dan juga menjadi satu luar biasaan yang berlaku di Selangor dan Johor baru-baru ini. Kita memberikan bantuan makanan, kita menyalurkan sukarelawan, kita menghulurkan wang tunai untuk membantu menyelamatkan dan melegakan dan meredakan hati-hati mereka yang gelisah akibat rumah mereka tenggelam banjir, untuk membantu mereka untuk mengganti peralatan-peralatan yang sudah tenggelam dan dihanyut banjir dan mengalami kerosakan besar sepanjang banjir yang berlaku ini. Saat kita membantu membersihkan rumah mereka yang penuh dengan selut akibat banjir, senyuman yang mereka paparkan, ketawa
dan juga gembiranya hati mereka yang mereka tunjukkan, semua itu tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Begitu juga 2 tahun lepas apabila TDC turun padang bersama-sama dengan semua jabatan organisasi untuk membaiki sebuah rumah yang terlampau usang sampai setiap kali hujan akan ditiris air. Tidak ada elektrik, air kurang, malah rumah mereka akan banjir setiap kali bila hujan ribut dan lebat akibat mereka tidak ada longkang yang betul-betul sistematik. Saat kita turun sama-sama dalam masa 2 minggu, kita habis 100,000, kita renovate rumah itu dengan sediakan longkang, sistem pembaritan, tarik balik api dengan bantuan Tenaga Nasional Berhad dan masukkan semula air dengan air selangor, maka kita boleh nampak lakaran senyuman di atas pipi-pipi sekeluarga 7 orang ini yang selama ini setiap kali hujan akan tenggelam dengan dahsyat sekali. Rumah mereka hanya dengan 1 bilik je boleh duduk sebab yang lain semua tenggelam dalam air. Jadi semua ini memberikan satu kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita. Dan ini kerja yang kami semua lakukan di TDC ini. Bukan sekadar peniaga, tetapi kita berkhidmat kepada masyarakat, kita menghulu bantuan, kita mengubah situasi masyarakat sekarang yang terlalu mengagungkan kemewahan, yang mengangkat harta benda di satu nilai yang amat tinggi, tapi melupai bahawa sifat kemanusiaan yang patut ditanam dalam hati. Semua ini yang TDC cuba lakukan, kami bersama-sama dengan semua pengedar, kaki tangan, staf TDC dan juga pembekal, begitu juga pengguna-pengguna kami adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat, sesungguhnya dunia sekarang terlalu ramai idola, tapi kurangnya teladan. Kita mengidolakan para artis-artis, kita mengidolakan usahawan-usahawan yang suka tayang kemewahan, kita idolakan para orang selebriti yang suka mempamerkan luxury life, mempamerkan mewahnya hidup mereka, mempamerkan segala kemewahan yang ada di dunia seperti dunia ini mereka punya. Tetapi kita lupa terlampau ramai P40, malah M40 yang miskin bandar, yang miskin kampung, yang miskin tegak, yang begitu sengsara, sekadar nak dapat seguni beras, mereka tidak mampu. Sekadar nak dapatkan sebungkus roti untuk kenyangkan perut, mereka tidak mampu. Malah ada di kalangan dealer-dealer, pengedar-pengedar TDC juga mengalami kehidupan yang sama. Mereka dari berkumpulan yang fakir dan miskin. Mereka malah ada suri rumah seorang. Mereka berkongsi cerita tentang macam mana 1 biji telur yang dipinjam dengan jiran tetangga, dimasak, dicampur dengan air, dikongsi makan oleh 12 orang satu keluarga dengan nasi butir secupak di tangan. Jadi semua ini kisah-kisah memberikan inspirasi, aspirasi dan motivasi kepada peribadi saya dan juga pasukan-pasukan kami di TDC bersama untuk terus berjuang, terus mempertingkatkan prestasi perniagaan kita, terus menambah jualan tahunan syarikat kita supaya kita boleh alokasikan lebih banyak portion, lebih banyak bahagian untuk wakaf, sedekah, infak dan juga sumbangan kepada masyarakat. Jadi usaha kedai kami ini semua adalah untuk meringankan beban kumpulan-kumpulan yang terkesai ini. Dan sememangnya semua ini adalah sebab sokongan, kepercayaan, pembelian dan juga kebersamaan anda semua pengedar, semua pengguna, semua pihak yang menyokong membeli produk di bawah TDC, membeli produk keluaran TDC ini dan sama-sama menjual produk-produk kesihatan TDC ini. Semua ini ada bahagian anda semua. InsyaAllah semoga Allah terima amal perbuatan kita. Semoga sumber pahala yang kita dapat daripada infak, wakaf, sedekah dan sumbangan ini memberikan kami satu amal jariah yang bakal membawa sampai ke syurga. Wallahualam.